A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan kesempatan dan juga kesihatan untuk kita menyambung sesi majlis ilmu kita pada pagi ini, iaitu bacaan daripada bacaan ayat suci Al-Quran dan juga tafsir daripada Al-Quran Amazing, meneruskan sesi-sesi sebelum ini, yang mana pada hari ini kita akan meneruskan bacaan kita bagi surah Hud daripada ayat 54 sehingga 62, dan tajuk tafsir kita pada pagi ini adalah yang maha menggabulkan. Ini adalah topik yang dipilih oleh penerbit untuk tafsiran pada ayat 54 hingga 62 ni. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, seperti biasa saya ingin menyeru kepada sahabat-sahabat sekalian dan tuan-tuan dan puan-puan untuk memanjangkan share majlis ini dengan share dan like majlis live kita ini, dan juga laman Facebook Bandar Wakaf, page Bandar Wakaf Madinah Mawadah, supaya lebih ramai lagi yang akan tahu berkenaan dengan Facebook Bandar Wakaf Madinah Mawadah ini, kerana sehingga yang terkini kita sangat aktif untuk menjadikan Facebook ini sebagai medium bagi kami sebagai selaku Sekretariat Bandar Wakaf Madinah Mawadah untuk mengemaskini dan memaklumkan sebarang makluman-makluman terkini berkaitan dengan pembangunan Bandar Wakaf Madinah Mawadah, supaya dengan tersebar luasnya Facebook ini, maka akan lebih ramai orang yang akan mengetahui berkenaan dengan pembangunan ini. Dan insya-Allah dia akan membantu kita untuk menjayakan pembangunan Bandar Wakaf Madinah Mawadah ini. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan sahabat saya yang akan membacakan ayat daripada surah Hud ayat 54 hingga 62. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل
كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجو وقبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Terjemahan, kami hanya mengatakan bahawa sebahagian sembahan kami telah mendatangkan penyakit gila kepadamu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahawa aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan dengan yang lain, sebab itu lakukanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tangguhkan lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada sesuatu pun makhluk bergerak iaitu bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, yakni menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus dan yakni adil. Maka jika kamu berpaling, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu segala tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan menggantikanmu dengan kaum yang lain. Sedangkan kamu sedikit pun tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara setiap sesuatu. Dan dengan rahmat kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersamanya ketika datangnya azab kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat daripada azab yang pedih. Itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka menderhaka kepada rasul-rasulnya dan menuruti perintah penguasa yang kejam lagi derhaka. Dan mereka selalu ditimpa melaknat di dunia serta begitu pula di hari kiamat. Ingatlah kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Dan kepada kaum Thamud kami utuskan saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Dan dia telah menciptakanmu daripada bumi, yakni tanah, dan menghendakimu memakmurkannya. Maksud di sini adalah manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkannya. Oleh itu, mohonlah keampunan kepadanya.
kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Mereka, yakni kaum Samud berkata, wahai Saleh, sesungguhnya sebelum ini kamu adalah orang harapan dalam kalangan kami. Mengapa kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yakni agama yang engkau serukan kepada kami. Tafsir Jalalain. Dan kami utuskan ila Samuda akhahum, kepada Samud saudara mereka yang satu kabilah. Salihan qala ya qaumi ibudullah, yang bernama Saleh. Ia berkata, hai kaumku, esakanlah Allah. Malakum min ilahin ghairuhu wa ansha'akum. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain daripada dia. Dia memulakan penciptaan kamu. Minal ard, dengan menciptakan nenek moyangmu daripada tanah, iaitu Adam alaihi salam. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kamu sebagai para penghuni bumi. Fastaghfiruh, oleh itu mohonlah keampunannya perbuatan syirik. Mohonlah ampunannya perbuatan syirik. Summa tubu, kemudian kembalilah kamu ilaih, kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Inna rabbi qarib, sesungguhnya Tuhanku maha dekat kepada makhluknya melalui pengetahuannya. Mujib, lagi maha memperkenankan doa orang yang meminta kepadanya. Asmaul Husna, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama Al-Mujib, artinya adalah hanya dia yang menerima segala permohonan dan doa untuk dikabulkan. Dialah yang mengabulkan permohonan hamba yang memerlukan ketika berdoa kepadanya dan menolong hambanya yang meminta-minta ketika memanggilnya. Dia juga yang menyingkirkan keburukan daripada para hambanya yang terpilih dan mengangkat bencana daripada para kekasihnya. Segenap makhluk memerlukannya. Sungguh tiada kehidupan yang lurus bagi para hamba kecuali dengan bersandar kepadanya. Tiada tempat untuk berlindung selain daripada hanya padanya. Zat yang maha menggabulkan sangat bijak dalam pengabulannya. Kadang-kadang dia menyegerakannya dan kadang-kadang mengakhirkannya sesuai dengan keperluan hamba yang meminta itu dan bergantung kepada permohonan itu sendiri. Berlemah lembut dengan memilih apa yang sesuai dan cocok dengan keadaannya, atau dengan menyimpan sesuatu yang bermanfaat baginya ketika semua hamba kembali kepadanya kelak. Bahkan Allah maha mengabulkan doa hamba dan tidak pernah mensia-siakan perkiraan hambanya sebagaimana janjinya. Seorang Muslim yang mengesahkan Allah dengan nama ini hendaknya meyakini bahawa Allah maha mengabulkan doa hambanya yang berdoa kepadanya. Allah tidak akan mensia-siakan harapan hamba yang bergantung dan bersandar kepadanya. Oleh itu, bersemangatlah dan tingkatkan doa kepadanya. Selayaknya memilih waktu berdoa yang baik seperti ketika turunnya Allah ke langit dunia di 1/3 malam. Itulah waktu yang paling agung untuk meraih ampunan dan pahala. Jangan berharap kepada Allah untuk disegerakan pemakbulannya. Jangan hendaknya kita berdoa secara lantang, kerana dapat menimbulkan fitnah dan riak. Hindarilah daripada berlebih-lebihan dan permusuhan dalam berdoa. Doa semestinya dilakukan dengan penuh kerendahan hati, ketenangan, kelembutan dan kedekatan. Dr. Mahmud Abdul Razak Ardwani, Ad-Du'a bi Asma'il Husna. Riyadus Salihin. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim daripada kejauhan tanpa diketahui olehnya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang telah diutus dan setiap kali dia berdoa untuk kebaikan, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan keterangan tentang anjuran untuk berdoa untuk dirinya sendiri dan saudaranya yang muslim supaya doanya dikabulkan dan sampai pula pada saudaranya. Dr. Mustafa Sa'id Al-Khin, Nuzhatul Muttaqina, Syarh Riyadus Salihin. Hadis Nabawi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawasanya Rasulullah SAW bersabda,
Berdoalah kamu kepada Allah dan yakinlah kamu bahawa permohonan doamu akan segera dikabulkan olehnya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah tidak akan mengkabulkan permohonan doa daripada hati seseorang yang sentiasa lalai dan selalu tidak khusyuk. As-silsilatu as-sahihatu. Doa Asmaul Husna. Di antara doa yang sesuai dengan nama ini adalah yang diriwayatkan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu marfu'. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa ilmin la yanfa'u da'watin la yustajabu laha. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, ilmu yang tidak bermanfaat dan doa yang tidak dikabulkan. Sahih Muslim. Okey. Baiklah, demikianlah untuk bacaan daripada ayat 54 hingga 62 surah Hud pada hari ini, dan dengan tafsir yang tajuk seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu yang Maha Mengabulkan, iaitu Allah yang Maha Mengabulkan. Seperti mana yang kita baca tadi, saya rasa penjelasan tu dah agak mudah difahami. Apa yang disampaikan di sini adalah sesungguhnya Allah lah yang Maha mengabulkan permohonan kita, permintaan kita, dan kita istilah meminta dengan Allah dengan syarat kita meminta dengan hati yang penuh khusyuk dan bersungguh-sungguh dan bukan dengan hati yang lalai. Dan Allah memberikan janji bahawa setiap apa yang kita mohon akan dimakbulkan, akan Allah kabulkan kepada kita dengan sama ada cepat ataupun lambat dan dengan apa-apa cara yang kita tak akan tahu. Dan seterusnya, dinyatakan juga waktu yang paling mujarab untuk kita memohon dengan Allah, iaitu ketika Allah paling dekat. Ni kalau kata tak silap saya ni waktu solat, waktu yang kita panggil 1/3 malam. Okey. Dan untuk topik pada hari ini, kalau kita dapat simpulkan macam itulah, maknanya Allah ni iaitu dari segi Asmaul Husna tu Al-Mujib, yang bermaksud yang menerima segala permohonan dan doa untuk dikabulkan. Dan kita ni sebagai hamba, kita mohonlah kepada Allah segala pertolongan dan mohonlah segala kemaafan. InsyaAllah Allah akan makbulkan kita, dan permohonan kita tu kita mohon dengan penuh bersungguh-sungguh dan dengan penuh khusyuk. Okey, rasanya sekian juga untuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari esok untuk topik seterusnya bagi ayat 63 sehingga 71, di mana insyaAllah pada hari esok topiknya adalah siksaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Samud. Sebab tadi dalam bacaan kita tu ada sikit berkenaan dengan kaum Ad dan juga kaum Samud, tapi esok insyaAllah berkenaan kaum Samud, iaitu umat kepada Nabi Saleh alaihi salam. Okay. So kita tutup majlis kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.